Okay, selamat datang ke channel aku. So, aku bukannya nak bagi lecture kat korang. Video ni akan pendek je lah. Kalau lecture mungkin 2 jam. So, aku akan shortkan video ni. Okay. So, aku punya aim ataupun purpose aku buat video ni adalah untuk bagi korang faham dulu apa yang korang akan belajar di asasi UiTM Dengkil, terutamanya dalam kos undang-undang. Kos law lah. So, aku akan bagi overview pasal subjek ni dan apa yang korang akan belajar dan perlu tahu dulu ke sebelum masuk kelas ke apa. So, at least korang tak adalah blur sangat masuk kelas. So, korang tahu apa yang korang belajar and at the same time, aku harap benda ni boleh bantu korang lah. Okay? Sebab waktu aku dulu tak ada siapa nak bagi tahu aku. So, biarlah aku yang bagi tahu korang. So, tolong ni. So, korang bersyukurlah ada senior nak bantu korang. So, aku nak bagi overview ni secara ringkas je apa yang korang perlu faham pasal subjek Introduction to Malaysian Legal System. Sebelum tu aku akan cerita dulu pasal subjek ni. So subjek ni antara subjek yang aku minat lah personally. Sebab sebenarnya semua subjek aku minat yang berkenaan law lah. Kalau subjek tu yang macam economics ke ataupun psikologi ke aku minat juga. Tapi aku kurang, penumpuan aku tu kurang lah sikit. So subjek-subjek yang berkenaan dengan law aku suka lah sikit. So subjek ni aku minat sebab dia cerita pasal, dia fahamkan aku pasal apa sebenarnya legal system kat Malaysia ni. So mula-mula subjek ni macam nampak berat ataupun heavy lah kan. Tapi sebenarnya dia simple je subjek ni. Dia tak adalah seberat yang disangka. Sebab benda ni more to macam general knowledge bagi aku. So kalau kau tak ambil law pun, kau boleh tahu benda-benda ni daripada pembacaan kau kat sana sini ke mana-mana. Tapi dia detail dia lebih sikit sebab dia akan masukkan cases. Mungkin kalau kau baca kat luar, tak adalah kau nak kena tahu kan. Cases-cases yang berkenaan. Okay. Tapi dalam subjek ni, dia akan tekankan lebih macam tu lah, lebih mendalam. So, aku akan bagi tahu juga benda-benda yang korang kena fokus untuk exam. Tapi aku akan buat satu video khas untuk tips. Aku tak nak campur. Ini just untuk overview je. So, aku rasa jom kita start. Okay, so first chapter adalah Introduction to Legal System of the World. Kalau korang nak tahu, sebenarnya dekat dunia kita ni, tak semua mengamalkan sistem yang sama. Kita ada 3 sistem sebenarnya. Boleh kata 3 lah. Mungkin ada banyak lagi, tapi ini adalah main dia lah. Satu, kita ada common law. Common law ni adalah law yang diamalkan di Malaysia lah. Kita guna common law. So, apa beza? Okay, lepas tu kita ada civil law. Civil law ni banyak digunakan di Eropah atau Europe. Banyak negara-negara kat sana dia guna civil law. And then kita ada Islamic law. Ada juga negara yang guna fully Islamic law. Kita bagi contoh Pakistan. So bila korang baca dia punya cases, memang dia akan guna perkataan macam Allah, Muhammad. Benda-benda macam dia akan quote-quote scholars-scholars daripada agama Islam. So itulah Islamic law. Okay, so apa beza tiga-tiga ni So beza dia punya mana datangnya benda tu. Kalau macam common law, dia datang daripada sumber yang berbeza. Civil law pun sumber yang berbeza, Islamic law pun sumber yang berbeza. Tapi yang kita sedia tahu, common law and civil law adalah man-made law. Dia adalah manusia yang buat. Tapi Islamic law ni, kalau kita belajar agama Islam sendiri pun, dia adalah turun daripada Tuhan ataupun kita panggil divine law. So divine law ni daripada Tuhan lah. So itu membezakan common law, civil law and Islamic law. So kenapa common law dengan civil law ni berbeza? Aku rasa berbeza dia daripada segi dia punya history dia, mana datang law ni. Kemudian aku rasa apa yang berbeza adalah disebabkan procedural dia. Prosedur dalam melakukan benda ni. So kalau aku nak explain kat sini tak lengkap sangat. Sebab nanti kita akan belajar inquisitorial dengan adversarial justice system. Kat situ baru korang nampak kenapa common law and civil law ni berbeza. Dalam kata lain, aku mudahkan, kiranya aplikasi undang-undang untuk common law ni dengan civil law ni berbeza. Terutamanya dalam fungsi hakim. Kalau macam common law, hakim dia ni bersifat pasif. Walau bagaimanapun, kalau macam civil law, hakim dia bersifat agresif. Iaitu macam mana pasif agresif tu aku akan explain next nanti. Dalam next slide untuk tajuk adversarial dengan inquisitorial. Okay. So next slide. Okay. So kalau korang boleh baca kat sini, kita dah nampak dah
ada inquisitorial dan juga adversarial. Inquisitorial and adversarial system of justice lah. Okay. So, adversarial ni, apa beza dia? Nampak macam sama je kan? Okay. Kalau adversarial ni, beza dia adalah judge dia passive. So, macam aku cakap tadi, passive adalah common law. So, macam mana dia bersifat passive? So, judge ni dia macam referee. Dia kat tengah-tengah, dia neutral. So, akan ada dua pihak, dua-dua akan bagi fakta berbeza dan dia akan nilai dan bagi jawapan. So, dia bersifat passive lah. Di sebaliknya pula, in contrast, kalau inquisitorial, judge ni bersifat aktif lah. Dia bukan agresif, sorry. Dia bersifat aktif. So, macam mana dia bersifat aktif ni? Dia yang akan mempersoalkan sesuatu. Okay. So, kalau ada benda yang dia rasa dia perlu tanya, dia akan tanya secara terus lah. So, maksudnya kalau macam macam adversarial, yang akan tanya-tanya ni semua adalah pihak ataupun partis yang pihak-pihak yang bergaduh tu lah dekat mahkamah. So, katakanlah ni contoh kalau ada kita punya plaintiff, tapi aku tak boleh guna perkataan law lagi. Katalah ada dua parti ni bukan parti politik ni parti dua pihak. Okay. Ada dua parti. So dua partis. So parti A ni dia lupa tanya soalan penting yang boleh menyebabkan parti B tu kalah dalam mahkamah. Tapi dia tak tanyalah soalan tu sebab dia terlupa ke apa kot. Okay. So sebagai judge, dia tak boleh bantu. Dia tak boleh macam nak tolong tau. Walaupun dia tahu soalan tu penting dan perlu tanya untuk menguatkan kes tu lah untuk bagi dia menang. So itulah bersifat pasif. Di sebaliknya, kalau macam dekat inquisitorial, dia judge tu kalau dia rasa ada soalan yang dia perlu tanya supaya ada parti tu kalah atau menang, sebab tu dia akan tanya soalan tu. Bukannya dia bias tau. Korang jangan salah faham. Dia bukan bias. Dia sebab dia ni adalah truth finder. Dia nak mendapatkan justice yang sebenar-benarnya. So, seperti kita tahu, dua-dua benda ni, dua-dua sistem ni, dia ada merits and demerits masing-masing lah. So, tapi yang kita amalkan kat Malaysia adalah adversarial system, justice system, iaitu hakim bersifat pasif dan lawyer yang bersifat aktif. Dan itu adalah di bawah sistem common law. Okay. So, yang kedua, kita tengok. Ada civil and criminal. Okay. Not to confuse with civil law. Civil law ni adalah law, undang-undang ataupun prosedur yang berbeza, itu semua. Kalau kita cakap pasal civil and criminal, ini adalah litigation. Ini adalah civil yang berbeza. So, civil litigation dengan civil law, ini bukan benda yang sama tau. Kenapa? Civil litigation tu adalah ni bila kita melibatkan saman. Itu adalah civil. Civil suit ke apa-apalah. So, itu yang melibatkan saman. Kalau civil law tu adalah prosedur. Nanti mungkin aku akan buat video lain lah untuk huraikan benda ni. Tapi, aku rasa korang boleh faham kot. So, yang penting adalah civil litigation ni ataupun kes-kes civil dan juga undang-undang civil, dia berbeza tau. Korang jangan terconfuse. Okay? But along the way, korang akan faham lah. Tapi aku just nak clear things out yang benda ni berbeza. So, bila kita kata pasal civil and criminal, apa beza dia? Kalau civil, kes civil ni bila kau saman. Katalah Ahmad pergi buat sesuatu melanggar kontrak. Okay? So, dia akan pergi ke civil law lah untuk saman. Okay. Tapi katalah Ahmad, dia ambil penyapu, dia ketuk kawan dia sampai mati. So, itu adalah menyalahi undang-undang. So, itu akan jatuh pada criminal litigation. Kenapa perlu berbeza? Kenapa tak boleh je dia ketuk dan saman kan? Sampai bila dia ketuk sampai mati tu dan orang saman dia kan? Kenapa berbeza? Adalah satu, civil ni dia melibatkan biasa private case lah. Antara Ahmad dan Siti. Benda-benda yang melibatkan benda-benda private lah. Dia tak melibatkan melanggar undang-undang antara yang melibatkan kita punya nation. Okay? Nanti aku explain kat criminal. Kat criminal pula, dia ni melibatkan nation.
So maksudnya bila kau bunuh orang, contohlah Ahmad bunuh orang. So dia dah melanggar undang-undang negara. Okay. Memang undang-undang negara dan dia telah mengganggu negara tu. So negara tu secara tak langsung terlibat dalam isu tu. Dia bukan saja bunuh Siti contohnya. Ahmad bukan saja bunuh Siti dan dia juga telah membunuh warga negara Malaysia. Okay, dalam konteks ni lah. So sebenarnya bila kau pergi civil punya litigation, kita akan panggil plaintiff and defendant tau. So dia akan diwakili oleh lawyer-lawyer berbeza. So maksudnya plaintiff boleh cari lawyer dia, defendant pun boleh cari lawyer dia lah. Okay. Kalau kriminal, kau akan bila katalah Siti mati kan, Siti dah mati. Macam dia nak cari lawyer kan? So dia tak payah cari lawyer. Bila ada kes yang melibatkan kriminal, negara kita yang akan bagi lawyer. Negara kita ada lawyer-lawyer kita yang hebat-hebat. Kita panggil dia ni public prosecutor. Public prosecutor ni ataupun PP, public prosecutor, dia orang ni akan prosecute ataupun prosecute lah orang yang bersalah. Atau kita panggil accused person. Okay. So public prosecutor ni akan accuse orang. Dia akan tuduh orang. Katalah Ahmad bunuh Siti kan. Lepas tu public prosecutor ni dia tuduh Ahmad membunuh Siti. Dan dia kemukakan fakta-fakta yang ada di hadapan hakim. Dan kalau hakim rasa fakta tu mencukupi beyond reasonable doubt, iaitu aku akan hurai nanti, beyond reasonable doubt, so Ahmad akan dijatuhkan hukuman membunuh bawah akta bawah kanun keseksaan 302. Okay. Contohnya lah. Tapi itu dia punya facts dia mungkin akan ada beza-beza. Mungkin 300 ke 302 ke apa-apa. Tak tahulah. Bergantung. Okay. So that's why civil and criminal. In short, civil means saman. Criminal means melanggar negara. Macam tu lah. Dan ingat, civil, lawyer dia diwakili oleh lawyer luar, firm-firm di luar sana. Criminal, lawyer dia diwakili oleh public prosecutor, iaitu orang-orang kerajaan. Dan untuk accused person, orang yang kena tuduh untuk jenayah yang dilakukan, dia kena cari lawyer luar lah. Dia tak boleh lah guna lawyer kerajaan sebab dia yang dituduh. Peliklah kita gaduh dengan dia sendiri kan. Takkanlah public prosecutor nak lawan public prosecutor. So public prosecutor akan lawan, kita panggil defense lawyer ataupun defense attorney yang ada di luar sana. So kesian defendant lah yang kena bayar keluar duit semualah dekat lawyer-lawyer yang dia defense lawyer dia. So janganlah buat crime supaya korang tak perlulah nak spend duit banyak-banyak. Okay. So dekat bawah tu ada dia tulis preliminary matters. Apa benda yang itu kan? Bunyi macam pelik. Ini memang terms baru untuk korang. Preliminary matters ni, dia adalah 5 matters penting yang korang kena tahu supaya korang lebih faham macam mana korang nak tahu orang tu boleh saman ke tak. Okay. So preliminary matters ni dia tak diguna pakai dalam criminal case lah, obviously, sebab dia lebih kepada civil case. So macam mana nak korang fahamkan? Dia ada 5 benda: parties to the suit, locus standi, course of action, limitation period, remedies. Kalau korang nak tahu lebih, mungkin korang boleh, aku akan buat video lain lah, tak sempat lah dalam video ni. Tapi apa yang aku boleh beritahu adalah 5 isu ni memang penting. Sebab korang akan guna isu ni bukan saja dekat sekarang, korang akan guna ni sampai bila-bila lah. Kalau korang kerja jadi lawyer, memang akan guna sebab bila korang nak mulakan kes, korang nak saman Azizi contohnya. Azizi langgar kontrak, korang nak saman dia. So korang akan pastikan siapa parties to the suit, Ahmad dan Azizi. Locus standi, adakah Ahmad ni adversely affected ataupun dia ada genuine interest terhadap Azizi bila Azizi langgar kontrak tu. Ataupun korang boleh tengok adakah dia ada cause of action. Okay. Contohnya someone breach the contract, ada tak cause of, kenapa ada benda ni ada cause of action, ada tak? Dan cause of action must be complete. Macam tu. Lepas tu limitation period, kalau dalam case contract, kalau dilanggar tu mungkin ada 6 tahun je. So korang kena tahulah benda-benda macam tu. Dan last kali remedies, korang kena tahu juga kalau dia dah langgar tu, apa yang korang nak daripada dia. Korang nak dia teruskan kontrak ke, bayar ganti rugi ke, compensation ke, damages ke. So benda-benda macam tu. Tapi 5 ni memang penting.
So kalau korang buka buku nanti, jumpa 5 benda ni, preliminary matters, terus hafal dalam otak. Sebab benda ni korang akan pakai dalam exam, dalam kehidupan dan seterusnya. Okay, aku kena cepat sikit. Okay, classification of law. Okay, ni memang senang. Korang ni memang macam hafal je. Bukan hafal lah. Kalau korang faham pun dah cukup dah. Sebab types. Nah, bila kita kata pasal law, law ni ada banyak. Kita ada, macam tadi aku explain baru 2 kan. Civil and criminal. Ya, macam tu. Lalu kita ada public dengan private. Sama ada dia melibatkan parti private ataupun parti public. Contoh macam negara dan seterusnya. Dan kita ada banyak lagi lah. So types of law ni senang. Ini pun macam antara yang easy mark lah for exam. Nanti dia bagi macam soalan, korang just classify je. Ini, dia macam bagi situasi ke apa, classify ni apa. Dia civil ke criminal. Takkanlah tu korang tak boleh buat kan. Sebab benda tu macam simple kan. Kalau case pukul sampai mati. Takkanlah case saman. Mestilah case bunuh. So mesti criminal. Macam itulah. So ni memang senang. Korang just kena fahamkan je differences dia. Understanding the differences. Apa beza dia antara classification of law lah. Jangan rasa tergugat dengan nama dia classification of law, dengan macam besar kan, heavy kan, tapi sebenarnya dia frankly quite simple. Okay. Lepas tu kita ada sources of law. Sources of law ni pun bagi aku tak susah sangat sebab dia just macam aku cakap tadi, hafal dan faham je lah. Kita ada written law, unwritten law dan syariah law. Apa beza dia? Okay, written law ni undang-undang tulis. Statute. Statute ni apa? Statute tu yang korang buka buku lah. Akta, contoh Akta Kanak-Kanak 2001. Ataupun Akta Kontrak 1957. Contoh 1960. Contoh lah kan. So itulah statute ataupun written law. Lepas kita ada unwritten law. Unwritten law ni apa benda? Dia tak tulis ke law dia? Tak. Dia tulis law tu. Tapi unwritten law ni dia bukanlah law yang macam betul-betul adalah law. Dia adalah law based on discretion. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab unwritten law ni antara salah satunya adalah president. President tu apa? President tu bukan President of America tu. President ni adalah kes-kes terdahulu. Pernah dengar tak orang kata, this is an unprecedented moment. Macam tu kan. Maksud unprecedented moment tu tak pernah berlaku. Tapi kalau benda tu presiden, maksudnya dah pernah berlaku lah. So satu nama dia presiden. Jangan risau dengan apa ni, jargon-jargon law ni. So presiden ni adalah cases-cases terdahulu. So di samping, kalau kau lawyer lah kan, di samping kau refer buku law act tu, statute kau tu, Akta Kanak-Kanak 2001, contohnya lah. Selain kau refer tu, kau boleh refer kes-kes lain juga. Contohnya Jumaat bin Mahmud against public prosecutor. Atau Jumaat bin Mahmud against government of Malaysia. Contohnya lah. So di samping korang baca buku, korang boleh baca case. Case ni unwritten law lah. Tapi korang akan belajar lebih nanti bila dalam kelas. Yang ketiga syariah law. Kenapa syariah law ni dia macam terasing sikit? Macam aku cakap tadi, syariah law ni dia divine law. Dia undang-undang dari Tuhan. Dia tak ditulis oleh manusia, dia satu undang-undang yang khas. So that's why dia macam ada perbezaan sikit. Tapi bagi aku, bila korang masuk asasi nanti, undang-undang syariah ni dia akan ada satu subjek, dia panggil CTU lah. So kat situ korang akan belajar lebih lah. Korang akan belajar maqasid syariah lah, apalah, semua benda yang berkenaan dengan syariah. So bila dekat subjek-subjek lain, dia tak adalah tekankan sangat pasal syariah law ni. Korang akan belajar lebih dan banyak di subjek CTU. Nanti korang akan tahu CTU tu apalah bila masuk asasi. Okay. Ini aku judul heavy topik ni. Kenapa heavy? Dia taklah heavy teruk. Cuma dia memerlukan kekuatan ingatan, kekuatan ingatan yang tinggi. Legal institution ni. Yang Attorney General Chamber tu, itu senang. Kau jangan risau. Yang court and jurisdiction tu, sebab kat Malaysia, kita ada banyak court. Mari aku ceritakan sikit. Kita ada beberapa lapisan. First kali, kita masuk daripada atas sekali lah. Sebab bagi korang nampak sikit kan. Okay. So, macam mana benda ni berfungsi bila kita bersembang pasal court. Okay. So, first kali kita ada Federal Court. Federal Court ni adalah court yang paling tinggi sekali. Okay, dalam Malaysia. Ataupun kalau korang pernah dengar, Supreme Court. Okay.
Federal Court ni, dia zaman dulu kita panggil Supreme Court. Tapi sekarang kita panggil Federal Court lah. Sebab kita dah ada, kita is a federation kan, Malaysia ni. So that's why kita ada Federal Court. Federal Court ni paling tinggi. Cases-cases yang dibawa dia, dia punya high profile case lah. Kadang-kadang selalunya high profile case ataupun melibatkan duit yang banyak. Kalau korang, takkanlah korang nak saman kes berjuta-juta dekat mahkamah yang kecil kan. So sebab kes tu besar, korang kena bawa mahkamah yang besar. Dan kalau nak diceritakan, dekat Federal Court ni, hakim dia takkan, bukan satu je lah. Hakim dia akan ada, dia biasakan jail 3, 5, 7, 13. Ikutlah bergantung pada kes tu. Tapi hakim dia banyak. Bila hakim banyak, keputusan dia lebih mutlak lah banding hakim seorang. Okay, so kita akan turut sikit. Court of Appeal. Kita ada Court of Appeal. Untuk appeal, Court of Appeal ni gerasi untuk appeal je. Korang tak boleh bawa kes dekat Court of Appeal as first instance. Tak boleh. Court of Appeal untuk appeal je. Appeal ni untuk rayu. Katanya kau kalah kes, kau tak kalah terus tau. Kau boleh appeal kes kau tu untuk bila kau appeal, dia akan naik ke mahkamah seterusnya lah. Tapi dia akan review dululah kau punya appeal tu, rayuan tu. Kalau dia rasa bagus, dia rasa perlu ada rayuan, dia akan bolehkan. Kalau tak boleh. Bawah sikit kita ada High Court. High Court of Malaya ataupun High Court of Sabah Sarawak. High Court ni adalah court yang paling rendah dalam High Court yang lain. So kalau korang daripada lower court, korang akan naik ke High Court lah. Okay. So untuk lower court kita dua, Mahkamah Session Court and Magistrate Court. Session tu yang mahkamah tertinggi di lower court, di subordinate court. So maksudnya kita lower court dengan upper court kan. So lower court dia ada magistrate, session and magistrate. So magistrate paling bawah lah. So biasanya kalau korang bawa kes, mungkin start dekat magistrate court ataupun session court. Kenapa berbeza? Kenapa ada banyak gila mahkamah? Sebab dia adalah setiap kes ada nilai yang berbeza. Contoh kau nak saman sejuta, berapa juta, ataupun 1,000, 100. So lain court, lain dah dia punya cakupan dia. Mungkin di session, contoh mungkin salah, katalah 1,000. Okay. So 1,000 dekat, ni 1,000 ke bawah, boleh kat magistrate. So kalau kau nak saman Siti RM100, kau pergi magistrate court je, hakim seorang, dah selesai. Kalau kau nak saman juta-juta, mungkin perlukan 3 hakim, pergi high court. Pergi high court untuk start case tu, boleh juga. Dan macam aku cakap tadi, kita boleh appeal case. Katalah kalah dekat mahkamah session, appeal court tu, dia akan naik satu langkah ke high court. High court Malaya lah contohnya. Lepas tu kau kalah lagi, appeal sekali lagi. Kau boleh pergi court of appeal untuk bawa case tu. So, menarik lah. Tapi limit dia 2 kali appeal je. Korang tak boleh appeal 3 kali. So, sebab tu korang as a lawyer kena tahu mana korang nak start. Kalau kalah, kat mana nak appeal. Sebab kalau dah tak boleh appeal, dah kalah kan. So, mungkin keadilan tu tak ditegakkan lah. Tapi aku akan hurai lebih dalam video lain lah. Tapi korang kena faham konsep res judicata. Res judicata ni bermaksud stop. Macam berhenti di satu tempat lah. Maksudnya adalah di federal court, dia ada satu principle of res judicata. So, bila kau dah appeal dan sampai ke federal court, keputusan di federal court adalah mutlak. Kau tak boleh nak appeal dah. Dia adalah muktamad. Keputusan tu sebab federal court, hakim-hakim dia bijaksana sebijak angkasa. So, korang tak boleh nak persoalkan lah keputusan dia. Keputusan dia mutlak. Okay. Attorney Generals, apa kebendanya ni kan? Attorney General ni senang je. Peguam negara. Ataupun kita panggil AG. Ataupun kalau dia punya chamber dia, ataupun dia punya department dia, kita panggil Attorney General's Chamber. So, Attorney General Chamber ni macam aku cerita tadi kan, Public Prosecutor. Public Prosecutor ni, dia di bawah Attorney General. So, Attorney General ni adalah peguam negara. Bawah dia ada Public Prosecutor, adalah macam-macam lagi kan, department untuk buat akta lah, apalah, itulah, inilah. Dia ni orang kerajaan. So, kalau korang perasan, kita akan ada lantikan kan, peguam negara kita. So, peguam ni lah akan bawa. Dia akan bertugas sebagai Public Prosecutor. Dan Public Prosecutor yang lain, dia panggil DPP, Deputy Public Prosecutor. Tapi, siapa yang akan start case tu, tentukan boleh start ke tak boleh start ke, adalah Public Prosecutor, iaitu Attorney General sendiri, peguam negara sendiri tu yang akan tentukan.
Tetapi tak semestinya dia lah kena wakilkan. Sebab dia ada Deputy Public Prosecutor. Macam tu lah. Secara ringkas je. Supaya korang faham lah macam mana. Sebab kalau Attorney General nak bawa kes, tiap-tiap kali ada kes, matilah Attorney General tu. Dia seorang je, kes beribu-ribu kan. So that's why kena ada Public Prosecutor, Deputy Public Prosecutor yang lain-lain untuk buat kerja. Sebab dia ada bayar gaji kan. Takkanlah nak tidur kan. Okay. Last chapter. Ini simple je. Alternative Dispute Resolutions. Atau kita panggil ADR. Apa benda ni? ADR ni kadang-kadang bila korang gaduh kat court, kos dia tinggi. Memakan masa yang lama. So benda ni macam menyusahkan proses. So kalau korang nak cepat, korang boleh pergi ADR ni. ADR ada banyak. Antara yang aku boleh bagi tahu adalah contohnya mediator. Mediator ni dia macam hakim lah. Dia orang tengah, dia biasanya dia lawyer ke apa ke. So dia akan bagi dua parti, bukan parti politik dua pihak Parti is pihak. Dua parti ataupun dua pihak ni mungkin bergaduh ke apa. Ada beradik bergaduh tanah ke contoh kan. So dia pergi jumpa mediator je. Mediator ni orang tengah. Dia dengar, dia bagi keputusan. Tapi itulah dia ada merits and demerits apa? Merits and demerits tu adalah kelebihan dan kekurangan. Mestilah ada kelebihan kekurangannya sebab mediator ni contohnya lah mediator ni bukan hakim. Hakim mungkin dia ada pengetahuan yang lebih luas tentang suatu isu. Tapi kalau macam lawyer biasa je jadi mediator, mungkin dia pengetahuan dia tak adalah sehebat hakim kan. Contohlah. So keputusan dia mungkin bagus tapi tak sebagus hakim sendiri. Tapi the best thing is korang tak perlu buang masa lah. Korang nak pergi jumpa hakim dah bagai. Sebab proses tu lama. Mungkin korang nak selesaikan isu tanah dengan adik-beradik cepat. Jumpa lah mediator. Sebab itulah dia panggil alternative dispute resolution. Dia adalah alternatif untuk selain pergi kepada hakim ataupun mahkamah. Korang boleh pergi jumpa beberapa channel-channel yang berbeza. Macam itulah. Okay. Itu je kita punya presentation pada hari ini. So, aku harap korang boleh faham setakat ni. Macam aku cakap tadi, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya kat bawah. Sebab sama ada korang ada soalan atau korang nak request sesuatu. Contohnya, korang nak aku buat video pasal preliminary matters. Yang 5 benda asas as a lawyer tu, korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh request. Sebab aku tak boleh nak buat banyak video. Aku kalau boleh nak cover subjek one by one. So, ada banyak subjek. So, aku tak naklah terlalu fokus dekat subtopik. Aku nak fokus dekat subjek. Supaya korang boleh nampak lah sesuatu tu. So, kalau ada soalan, request, boleh tulis kat bawah komen tu. Aku akan jawab. Kalau aku akan jawab lah. Aku akan bantu korang. Sebab memang aku nak bantu korang pun. Ini pun, buat video ni pun nak bantu korang. So, aku akan cuba jawab lah mana soalan yang bagus, yang boleh dijawab. Sebab aku pun bukan lawyer lagi. So, aku tak boleh lah nak jawab semua. Mana aku tahu, aku boleh jawab. So, akan macam tu je. Terima kasih. Okay, terima kasih sangat-sangat sebab tonton video ni. Dan aku harap boleh bantu korang sebelum korang masuk kelas nanti. Seperti mana aku tak dibantu dulu. So, sekarang ni korang dibantu. So, tengok kalau korang tengok video ni, terima kasih sangat-sangat. Lepas tu, tolonglah subscribe video aku ni juga. Sebab aku akan update lah from time to time. So, mana tahu korang tengah struggle tengah test ke, tiba-tiba aku bagi tips-tips nak jawab test. So, untunglah korang kan. So, aku pun ada pengalaman aku kan. So, aku boleh share lah sikit-sikit. So, subscribe aku punya channel ni. Aku akan tolong korang. Kalau korang tak nak tengok video aku pun, tak minat dengan aku pun, tak apa. Subscribe je. Tekan je subscribe tu. Tak berdosa pun. Tekan je button tu. Tik. Tolonglah. Kita tolong satu sama lain lah kan. Aku tolong bagi buat video. Korang pun tolong tengok. Tak tengok pun tak apa. Korang tolong subscribe. So, itu saja daripada aku. Sekian. Terima kasih.